السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Surah An-Nisa ayat 34 lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Alhamdulillah. Dua keratan ayat Allah 34-35 dari surah An-Nisa dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih pada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berbincang pada ayat yang ke-34 itu sudah 2 kali dan 3 kali dah. Kita masih lagi ada keratan ayat tu, kita belum habis lagi, iaitu ambil di wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaja' wadribuhunna. Itu satu andaian yang mana orang perempuan ni, kata ulama ada 2 puak. Satunya fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang keduanya wallati takhafuna nushuzahunna, ning tabiat orang perempuan yang dibimbangkan dia tu deraka, ia panggil an-nushuz. Mana kata an-nushuz ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita katanya orang deraka lah. Nah, orang yang kepada al-irtifa' bahasa Arab panggil. An-nashir huwal murtafi'atu ala zawjiha. Orang biasa nak tinggi ke atas suami. Tu al-murtafi'ah, atau orang yang biasa nak melebihi dia ke atas suami, nak suami dia tu, nah turut dia bukan dia tu turut suami dak. Jadi nak baliklah mudah-mudah. Nah, at-tarikatu li amrihi, orang yang tinggal perintah suami tu katakan an-nashizah. Nah, an-nashiz, al-mar'atu an-nashiz. Nah, ia guna pada bahasa Arab tu belah tu dah. Orang marah pada suami, orang paling tak sedengar perintah suami, yang panggil an-nashiz. Nah, sudah tentu tengok dalam mukhalafah masalah suami isteri dan cara mengatasinya dah. Mukhalafah tu kita sampai situ dah surat kita tu. Sudah tentu dalam usaha seorang suami memimpin dan melayani isterinya, ada kalanya terpaksa menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya ialah penderhakaan dan penolakan isteri terhadap pimpinan suaminya yang diistilah oleh Al-Quran dengan nusyuz. Nusyuz ni istilah Quran kepada orang derhaka kepada suami. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nushuzahunna. Yang maksudnya nushuz, yakni penderhakaan isteri di sini adalah pada perkara yang bersangkut dengan hak-hak suaminya yang asasi. Hak suaminya iaitu dia melayani suami dengan baik. Itu hak suami nah layan. Nah, ada pun gapa dia lebih pada layan tu ada khilaf ulama lah. Apakah buat dapur ni wajib pawetina, duduk khilaf ulama. Adakah kerja berat dalam rumah tu wajib pawetina, atau duduk khilaf ulama lah. Ada hak tetapnya layan suami, hak tu tak ada khilaf sikit abuk, merupakan kewajipan isteri. Layan tu makna katanya, nah gapa dia take care suami tu. Nah, ambil barang lah dia nak gapo dia gapo tu, jadi dia tu rasa seronok dengan kita tu, dia panggil layan suami. Orang tidak layan suami tu, itulah dia panggil nusyuz, dia panggil nusyuz. Nah,
Adapun mengenai khidmat yang bukan kewajipan asasi isteri, kalau isteri tak sewa misalnya pergi hakuk air mai jauh daripada rumah klik rumah tak sewa ya bukan. Maka hak tu tidak berhak untuk ia nak pergi bertindak seperti mana Allah Taala kata ayat sini tiga langkah. Ini yang berhubung dengan hak suami sahaja. Maka masih khilaf ulama mengenai hak-hak suami dalam bertindak menurut tertib ayat ni. Kalau bukan sakut dengan benar-benar hak asasiyat al-wujud bagi orang tina kat atas tina, maka tidak berhak untuk ia nak bertindak seperti ini. Oleh itu, isteri-isteri yang engkau takut kepada penderakaan mereka, maka Allah mengajar suaminya dalam memimpin isterinya menerusi firman Allah Ta'ala, fa'idhuhunna, maka hendaklah kamu tu hijrah pada beri nasihat kepada mereka. Wahjuruhunna, dan hijrahlah mereka itu fil madaja' wadribuhunna, dan hendaklah kamu pukul mereka itu akan pukulan yang ringan. Tiga-tiga ni bukan sekaligus tetapi secara tertib. Pertama, izuhunna tak jaya, bawah juruhunna tak jawah juruhunna fil madanya, pergi pada wadribuhunna. Tak jawah pada wadribuhunna, pergi pada ayat yang ke-35 pula lah. Kita tak baca ke ayat 35 tu dah itu. Tu dia. Iaitu satu, memberi nasihat pada mereka. Yang kedua, hijrah mereka secara tidak melayaninya semasa tidur tu ya, hijrah. Bukan tinggal tidur sekali, tak tidur sekali tapi tak ada wak layan ni. Waktu tidur tu tak layan. Tiga, memukul mereka jika masih lagi menderhakai dan berdegil. Tidur tak layan pun dia duk kaca degil lagi ke apa. Itu kena jalan tiga peringkat itulah dia. Perintah Allah pada ayat ini adalah secara tertib, bukan secara jamak. Secara jamak mana sekaligus tiga-tiga, tak. Adalah hijrah halawi bernasihatkan, tak. Kena nasihat ujung boleh satu masa yang sesuai untuk dia nak menerima nasihat kita, mikir dan sebagainya. Lepas tu kalau tak berjaya lagi, kita tu buat kepada sedikit tak peduli pada dia. Mula-mula kita beli hati dia, beli hati dia, nampak dia tak sah, kita berhenti tak sadar layan dia. Itu yang kedua dah, yang panggil hijrah. Tertib ni tertib fitrah dah. Orang lah tu, oyak tertib hak orang dah, hak manusia, tabiat manusia ialah ni dah tertib dah. Fa'idhuhunna ni perintah ini secara tertib. Ini mulai dengan nasihat yang bernas, kemudian dengan hijrah yang betul, kemudian akhir sekali barulah dibenarkan pukul secara ringan. Itulah pentafsiran para ulama yang mu'tabari. Kalau kita nak dengar hak ulama tafsir ayat saat ini tu belah itulah. Tengoklah dari tafsir yang terkenal seperti Ahkamul Quran Al-Qurtubi juzuk 5 muka 175, dan Al-Iqlil fi Istinbat At-Tanzil As-Suyuti aning Syafi'i lah muka 91. Iqlil nun kalau lah hukum Quran Al-Qurtubi tu atau mazhab. Kalau kita pergi ya Qurtubi ni orang dok lewongkan pada Maliki dah. La ilaha illallah. Gapakah fa'izuhun, nama kita ngaji sosok supaya kita boleh kenal, lepas tu kita jalan kewajipan dengan baik insyaAllah. Nasihat ialah mengemukakan suatu kata-kata yang berhikmat, kata-kata yang ada arti dalam, atau perbuatan yang cukup baik. Tak ada kata apa pergi buat gitu tolong dia, yang panggil nasihat. Ya kek tak buat sore lagi tolong kek sore lagi, yang panggil an-nushu lah tu, nasihat. Dengan hati yang bersih dan cara yang elok dan berkesan kepada pihak yang dinasihati, dengan tujuan tazkir, nak mengingat pada dia. Nasihat tujuan tazkir dan islah,
dan nak baiki bagai punah melalui nasihat kerana Allah. Itulah makna nasihat. Lebih kurang gitulah makna yang diberi oleh ulama terhadap pengertian nasihat belah tu. Kadang-kadang dengan kata-kata, kadang-kadang tak ada kata. Perbuatan yang comel, yang menarik, yang panggil an-nasihah. Nah, fa'idhuhunna, kita mau'izah. Berkata Ibn Abbas, yang dimaksud dengan fa'idhuhunna di sini ialah nasihat dengan lidah. Kacak molek. Nah, khususnya supaya ia takut pada Allah, agar mereka kembali menerima perintah Allah dengan umpama ittaqillah. Tak royak dia, takutlah kepada Allah isteri aku, takutlah kepada Allah, ittaqillah. Ya ada tu ittaqi sebab reti no. Nah, ya mutakallimah. Nah, yakni takutlah kamu hai orang perempuan kepada Allah, wahai isteriku. Nah, takut kepada Allah Taala. Dalam urusan ini mungkin suami minta tolong yang lain sekiranya perlu, bukan perlu tu, bukan perlu, atau gunakan alat-alat kaset ucapan bijak pandai dan video yang mengandungi isi nasihat yang dikira bernah. Allahumma fiq. Kalau wasa tak pandai, beli kaset dia dengan kecek buku-buku an-nasihah, buku-buku apa dia ad-din. Nah, kecek dia apa dia biasanya saya tak tahu saya apa dia fa'idhuhunna tu, yakni takutkanlah kamu kepada Allah wahai isteriku. Dalam urusan ini mungkin suami minta tolong yang lain sekiranya perlu, atau gunakan kaset-kaset ucapan bijak pandai dan video yang mengandungi isi nasihat yang dikira berkesan. Boleh tak kita, kalau kita tak ada nasihat dia, kita gunakan kaset-kaset ataupun minta tolong orang pergi tempat orang-orang yang boleh nasihat kita, minta tolong nasihat ke isteri yang bos gini. Tu masuk dalam arti kata fa'idhuhunna juga. Nah, masuk dalam arti kata fa'idhuhunna juga. Itulah tugas seorang suami yang bertanggungjawab selaku qawamun 'ala rijal, qawamun 'ala nisa. Tu tugas dia. Kena boleh beri nasihat. Kalau tak boleh beri nasihat tu kurang ada sifat qawamun. Dan kena boleh ajak diterima nasihat daripada satu-satu orang yang kita rasa dia tu berkesan nasihat dia, iaitu memberi nasihat dan pengajaran yang baik sewaktu didapati isteri-isteri menderhakainya atau menyalahi perintahnya yang ma'ruf. Kalau perintahnya tak ma'ruf, kalau orang menyalahi tak ada apa, tak apa, perintah yang maksiat. Nah, makcik tak sewak bagi pakcik kata, nah, pakai baju ni jangan sikit je kedak. Macam tahu tak boleh baju ni tabarrut ni. Itulah tu tak apa. Nah, benarlah tu tak apa. Apakah tugas ini sering dilakukan oleh suami terhadap isterinya sewaktu berlaku pertelingkahan fikiran seperti ini? Ini masalah, ini soalan kita, soal masyarakat kita. Saya masih ragu kerana jarang sekali di kalangan kebanyakan ikhwah kita yang selaku suami menjalankan tugas ini. Kerana biasanya ia selalu memarahi isterinya. Kalau isteri dia tu tak jujur, dia marah, dia tak nasihat. Nasihat, marah bukan nasihat. Nah, dengan hati yang panah, bukan belakang, dan perasaan yang ganah, atau merepek-repek dengan isi kata yang biadab-biadab di mana tak jujur. Lagi keji, kata ayat keji, tak ada kata amalan dah. Atau kata-kata yang tidak berisi nasihat yang baik. Kacak tak ada butir, tak ada nasihat, tak ada betul. Fa'idhuhunna. Hening kebanyakan suami dengan isteri, kalau isteri itu tak jujur sikit, ia mula tak ada baris, tak tahu kata berapa, dengar tak reti. Itu yang panggil bukan fa'idhuhunna. Itu pak halahnya orang lelaki itu. Nampak ada? Sedangkan Allah Ta'ala memerintah para suami supaya menasihati isteri-isterinya, fa'idhuhunna. Yakni maka hendaklah mereka itu menasihati isteri-isteri, bukan memarahinya dan bukan pula mencelanya sama sekali. Ini tempat salah buat kita dah. Orang jadi suami terhadap isteri,
isteri jadi tak juruh, kita mula nak marah ke dia, nak kata huduh ke dia, nak apa ke dia, kata nak nasihat dengan kata yang kesal, wari ayat Tuhan, wari hadis Nabi SAW, wari kalimah orang tu, kalimah orang ni, wari nasihat dengan akal yang nampak kata boleh terima apa tu, jaga tu jaga. Paning nak minta for kita tu terimalah daripada ajar Allah Ta'ala hari ini, fa'izuhunna, hendaklah mereka itu menasihati isteri-isteri mereka itu, bukan memarahinya dan bukan pula mencelanya sama sekali. Oleh itu insafilah wahai ikhwah para suami dengan ketaksiranmu dalam menjalankan perintah Allah, fa'izuhunna, sewaktu menghadapi penderakaan isteri-isterimu. Memang tugas itu payah. Isteri ni ya, kita pera isteri ngapai orang luar tak supa, pera anak ngapai orang luar tak supa. Ya panggil hati panah tu. Nah, cairan dia tinggi bila kita pera anak. Kecek dengan isteri, puasa panah hati nak jadi kun fayakun tu tinggilah. Kecek mak tu jadi salud dah. Tak supaya kita kecek ke luar, tak jadi. Tak apa, kita tak ada sencai lah mana kecek ke luar. Kecek dengan isteri ni nak jadi molek selalu. Kecek hari ni molek hari ni. Ya tak boleh hadir juga benar lah tu. Anak seperti juga. Kecek hari ni molek hari ni selalu. Tak boleh hadir benar lah tu. Tapi bahawa kita kacak benar lah tu, maka ya tu baik lah. Jadi satunya gapa dia mengepek, tak ada jadi satu nasihat tu. Ayah sungguh, saya duk perhati benda ni bukan mudah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita tu, kerana Allah Ta'ala tahu kata benda ni bukan benda mudah. Nah, namun begitu saya yakin bahawa peranan nasihat yang betul-betul bernas dari seorang suami memang besar faedahnya. Kalau nasihat bernas sungguh besar faedah dia pada jiwa seorang isteri, apalagi kalau isteri itu salihah, isteri soleh tu kok kokoh dia kesal banyak dengan nasihat suami dia. Tapi gapo nasihat-nasihat? Tengok pengenalan nasihat molek. Perkataan yang hikmat atau perbuatan yang baik, kita waktu baik untuk isteri itu ingat. Nah, untuk isteri itu ingat. Sebab tu kita royak tu, di muka 9 tu ta'rif nasihat ialah mengemukakan suatu kata-kata yang berhikmat atau perbuatan yang cukup baik dengan hati yang bersih dan cara yang elok dan berkesan pada pihak dia yang dinasihati dengan tujuan tazkir dan islah kerana Allah. Ini payah. Ini satu benda yang cukup payah kita nak perhati dalam hidup. Bila fa'izuhunna tak jalan, wahjuruhunna susah nak berjalan. Jadi bokprong balik suami betul ni. Banyak bokprong balik suami. Bokprong balik lelaki ada juga, tapi suami pergi jalan tugas secara bokprong untuk nak kepanha isteri yang bokprong. Nah, suami jalan tugas dengan cedera untuk nak selesaikan masalah yang dilakukan oleh isteri dengan bentuk yang cedera. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu itulah kita kata wallahul musta'an. Allah Ta'ala saja kita menurut. Kita pakai klip, pakai beki lah keluarga kita. Jangan jadi marah, jangan jadi betul mengepek, tapi nasihat. Nasihat ni dengan hati yang baik. Hati nombor satu sekali. Lidah yang baik, bukan kata huduh ke dia, tak. Kalau kata huduh tu bukan nasihat. An-nasihatu ad-dinun nasihah, payah agama. Nasihat-nasihat agama, dah agama ni benar payah. Nah dunia tak payah, dah agama payah. Nah, ad-dinun nasihah. Agama ni ialah nasihat. Nah, oleh itu maka marilah kita berasa katanya keluarga yang tak boleh beki dia di hero tu kerana qawwamuna 'alan nisa, balik perempuan lelaki ni tak sepenuh molek. Nak nasihat kepada isteri tak boleh. Payah nasihat kepada isteri, tak serupa dengan orang luar. Isteri ni subhanallah Allah Ta'ala ke dia. Jadi
mengujikan kewibawaan suami itu sesungguh isteri. Nah, kalau kita tengok, ya uji kewibawaan semua, kehandalan, ketokohan seorang suami itu. Uji kok tu, uji kok ni. Nah, jadi kita kena terima ujian tu. Terima ujian tu dengan lembut, dengan hati yang baik, terbuka, ingat pada pesanan Allah, fa'izuhunna. Ingat molek pada pesanan Allah balah tu. Barulah kita tu duduk dalam khija izuhunna, jangan khija ngepek, celah, maki, kata huduh, nyanyi. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Habis ada atau fa'izuhunna. Saya yakin kata ramai fa'idah ni sabtuk buku ni. Nah, orang atas sabtuk banyak buku ni. Lepas tu bahawa sabtuk tu orang Tina tak jaya. Ya mari lu tak jaya. Sebab kita tak jaya jalan kewajipan fa'izuhunna. Maka orang Tina pun tak kesal. Kedua balah tu lah. Ni kita kena terima lah, jamrap lah. Kata kita banyak benar ni. Lepas tu orang perempuan kena khabar lah bila suami dia ada cut doi buku ni. Suami dia tu agak kata bokprong segini tu. Jangan banyak sangat lah tukar-tukar tak juh tu. Nah, kerana suami kita tak ada alak buku ni. Alak kurang. Kalau ada alak punya perasaan ni baik payah dengan suami. Nah, isteri dengan suami pun payah. Nah, sepada orang sama tu, isteri kecek dengan suami tu kak supaya kecek dengan dia tak ada. Tak biasa tengok seorang perempuan kecek dengan orang luar seperti kecek dengan suami. Tak sedap dengannya, ya kecek suami. Dah kena wah tu dah. Dia tak pandai satu-satu. Dengan orang luar yang berjuhul lah. Suami patut juga tak sedap dengar ya kecek dengan isteri dia. Kalau dengan orang luar tu sedap dengar. Subhanallah, benalah ning. Nah, adalah satu benda yang kebiasaan berlaku dalam keluarga. Oleh itu maka kita kena ngaku tepat cut bokprong kita dengan ajaran Allah Ta'ala ni, bukan dengan isteri, dengan ajaran Allah. Kita tak jalan ajaran Allah Ta'ala. Fa'izuhunna payah. Payah benar. Benar mudah, tapi tak ada arah nak buat hati tu payah nak buat. Tak nyawi peluang kepada tu. Yang hidup aknan tak boleh nak gerak, tak boleh nak gerak. La ilaha illallah. Lepas pada tu ju siada puji kau tu, puja kau ni, nasihat kau tu, nasihat kau ni dengan hati yang bersih, sapa kepada kan sungguh-sungguh mauizah tu tak jaya lagi. Tak say iling lagi, tak say lagi, apa lagi? Kedua pula wahjuruhunna fil madaja. Sebagai langkah yang kedua, iaitu sekiranya seorang suami telah menjalankan kewajipan nasihat yang betul-betul bernas itu terhadap isterinya, tetapi tidak mendatangkan kesan yang baik, na'udzubillah min dzalik, maka hendaklah ia hijrahkannya pada tempat tidurnya, iaitu ia memberi belakang pada isterinya. Ini ulama tafsir dengan tidak peduli kepadanya sewaktu tidur di atas hamparan yang sama. Pandai Allah Ta'ala rakyat. Bagi hak kita tak ada kena mengaji mana ni, ya jadi diri dia gitu lah. Dia tak betul akal kat mulawi belakang aku selalu dah. Tak ada nak buat dah tu dah. Tapi Allah Ta'ala ajar ni, wahjuruhun tu hijrah. Allah Ta'ala suruh. Maka kalau kita wi belakang tak terima perintah Allah, tak boleh pahala kita. Jadi kita wi belakang pada isteri kita yang deraka tu boleh pahala. Tidur macam tu boleh pahala pula. Kerana kita terima wahjuruhunna. Wahjuruhunna. Nah, tapi jangan wahjuru selalu, kelipat-kelipat wahjuru lalu. Nah, fa'izuhunna dak. Kabar-kabar wahjuruhunna selalu dah. Kena peraturan juga isteri tu bang. Nah, pak cu kita tu tak boleh kelipat. Kakak wahjuruhunna selalu dah. Tak ada fa'izuhunna, tak ada mula dengan fa'izuhunna. Tak kena situ, tak kena. Ada sik. Isteri peraturan benarlah tu. Sebab tak ada jalan tam kanton. Kau ความเป็นธรรม boleh situ isteri nah. Minta keadilan boleh situ. Kata dia mau faul. Jalan kan yang kedua lalu dah. Kena jalan yang pertama dulu. Nasihat kepada hamba dulu. Hamba boleh terima nasihat hamba. Jadi gitu dah. InsyaAllah ta'ala. Susah sungguh.
Nak bercara ke isteri ni lah payah sekali dah. Payah. Padahal ada pakat dah tu nak muku cakap dah. Nah, tapi bos apa-apa ya, payah nak kira dah. La ilaha illallah. Cuba kita tengok molek. Dia katakan sini. Maka hendaklah ia hijrahkannya pada tempat tidurnya, iaitu ia memberi belakang kepada isterinya dengan tidak peduli kepadanya sewaktu tidur di atas hamparan yang sama. Hamparan itu lah maksud sama. Jangan ada tidur lain. Nah, biasanya halih hamparan tidur lain tu tak kena. Kalau buatlah tu, mana dia tak jalan hukum Tuhan. Nah, pacu ya baikkan dah. Dia nak muihkan macu dia, ya tak hidup sekali, tidur bucu sekali nyamuk. Tu kau murih lagi nyamuk nak ketik ni, kau panah nak muihkan macu. Nauzubillah min zalik. Macu buat tak peduli, hati tu temu buku sungguh. Bakal balai klik sungguh. Nauzubillah min zalik. Batu katanya tak kena. So tidur sekali macu. Nah, tidur sekali macu tapi tak kecek macu. Tidur tak kecek ni pun satu masalah juga. Saya doa dah tidur ni kena kecek macu ni. Nah, la ilaha illallah. Comel sungguh Islam ni. Atau ia tidak mendekatinya, ia tidak bersetubuh dengannya. Jalan belakang, dari belakang nak pergi hadap ke mana lagi dah. Benda tu ya mari sendiri dia ya. Nah, atau ia tidak bercakap dengannya sewaktu tidur di atas hamparan yang sama. Ni semua syarah ulama belakang. Saya hari ni syarah ahli tafsir. Tidak cakap, tidur bisu dia panggil. Tidur bisu. Tidur bisu ni bukanlah Islam lah. Nah, kalau siapa duk acak tidur bisu, makna kata hijrah tak umur tu. Tak kena. Nah, tidur jangan bisu, tidur kena kecek dengan isteri tu. Kecek dengan Allah Ta'ala sudah, kecek dengan isteri suk kali, kecek dengan Allah Ta'ala sekali lagi sudah, tidur. La ilaha illallah, tidur sudah. Nah, kecek dengan isteri, kecek Nabi kecek dengan isteri dia nak tidur gapo. Tidur bisu tak ada lah Islam dah. Mereka tak buat benar ping-ping sama-sama ping, tak ada arah. Tak ada habis-habis satu. Itu bukan bisu atau habis kan. Nah, tapi pasal duk dia bisu muka tu, itu bukan dalam Islam. Itu adalah haqiqatul hijrah. Hijrah dah tu. Nah, hijrah dah tu. Kalau kita hijrah tak ada buku apa tu, tu bahaya benar. Nah, hijrah apa hijrah. Wabah mecak, pacu mudah mecak. Tak boleh. Nah, macu tak ada daya. Jadi balik kat tu pula lah. Macu jadi wa'az ataupun nasihat kepada pacu. Tak kena belakang. Tu cedera di qawamun 'ala nisa tak ada tu, buku pacu tak ada sifat kelakian tu tak ada. Penuh kita ni. Saya baca ayat ni sebab tu saya tertarik nak buat surat tu baik. Sabar duk tengok cedera teruk. Lalu tu buat nisa tu baiklah. Belah tak ada buat tafsir lagi, buat ni dulu tu baik. Jadi untuk bekal buat kita nanti tafsir bila sudah tafsir ni. Kita tak tahu cari gelak masa penuh dengan khija-khija besing. La haula wala quwata illa billah. Demikianlah pentafsiran Ibnu Abbas, Mujahid dan Ikrimah. Saya bukan kata bukan saya royak kan. Saya ambil hak demo tu royak Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah. Dia ahli bahasa dari mana. Serta dengan orang anak murid Nabi. Ibnu Abbas ni anak murid Nabi benar. Dah ya tafsir gak. Nah, roliknya gak hak dia dengan Nabi tafsir lah tu dah. Itulah hakikat hijrah seorang suami akan isterinya. Bukan hijrah itu berarti keluar dari rumahnya atau tinggalkan tidur di atas hamparan yang sama. Bukan, itu bukan makna hijrah. Kalau orang tu buatlah tu, bukan dia jalan hukum Tuhan dak. Hukum nafsu dia. Nafsu ni boleh jalan tu kat Tuhan lah. Poi kita nak muih isteri dia, tidur tak sekejap. Nafsu ni. Tapi nafsu masuk dengan ajaran Allah Ta'ala. Nah, hatta yakuna hawaka tab'an li ma ja'a bih. Hingga jadi hawa nafsumu tu masuk dengan barang yang Nabi wari dalam agama Islam. Nafsu ni boleh kita klong enggak kadang-kadang. Nah, dengan ajaran Allah. Nah, tapi jangan-jangan temu hak biasa masuk ini balik nafsu tak lain, ajaran Allah tak lain. Supaya ajaran Allah nak suruh kita bening. Nafsu nak bening, kalau saya tak suruh bening buat kita ni. Tapi muncul tu suruh. Nah, muncul suruh naklah kamu menikah. Nah, wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah.
An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Allah peluk molek masuk dengan kita nak tu. Nah, kita nak bini, Allah Taala suruh nikah lah habis kan. Tu nak ya atas ajaran Allah Taala masuk dengan hawa nafsu, masuk dengan fitrah, tak ada lawan dengan fitrah, tak ada. Nah, hak ni sepatu fitrah. Daya balah kak mula tak siap kecek mula bisu halo, pakai waya bisu selalu dah. Nauzubillah min dzalik. Sabda Rasulullah SAW, la tahjurun nisaa illa fil madaji'. Ini Ibnu Jarir wa'ri dalam juzuk 6 muka 709. Maksudnya janganlah engkau hijrahkan isteri-isteri engkau kecuali pada hamparan yang sama. Kat tu ya Nabi tak hijrah pahlawan tak boleh. Duk kate tulah tu, gerai tulah, kate tulah atau lemak tulah. Jangan duk wa'ri tidur lain. Nah, sama sekali. Demikianlah ajaran Allah kepada seorang suami dalam rangka menyelesaikan masalah penderakan isterinya dengan tujuan semoga isterinya insaf. Dengan sebab tu boleh ada isteri yang insaf. Dengan itu nyatalah bahawa cara tidur di antara suami isteri dalam keadaan biasa adalah dengan berhadapan muka. Bukan di belakang tidur. Tidur hak sunnah dengan isteri ni tidur menghadap muka. Tidur biasa bukan hijrah. Nah, bukan memberi belakang. Tu kena jalan ke situ dah. Kena hadap muka. Nah, kena pakai serta berhias-hias yang menarik dari kedua-dua pihak. Jangan tak isteri hias comelote pacu masuk ngepoloh tak nama gitu. Tak boleh. Nah, mari dah bau sepengah gapo lagi dah. Tu tak kena tau. Pacu pun kena hias molek baju janguk pacu. Isteri pun paca jam comel barulah masuk tidur. Tidur ni syurga. Syurga kepada suami isteri. Jadi nak masuk syurga tu kena bersih benar-benar. Jangan wadah benar paruk-paruk. Batu payah benar betul tu. Banyak kecup godak betul situ tu. Nah, tak urak masih tak urak dah masuk ipai dah. Jadi tak ada syurga. Nah, jadi hak tak urak dah habis dah. Habis wah dah. Kerja-kerja sutrepak masuk lidah ping tak ada. Satu kesilapan kita besar betul tu. Jadi lupuk syurga kita, lupuk tidur turut sunnah. Sunnatullahi wa sunnati Rasulillah. Situ dua-dua sunnah. Sunnatullah wa sunnati Rasulillah lalu dah situ. Lalu itulah kita naklah kita tu sambil bergurau mesra. Kena gurau hati. Pacu-macu jangan wak kerah. Wak jus macam tak boleh. Kena gurau hati. Nah, serta cakap apa yang manis dan baik sebelum lelak. Itu Islam. Nah, tu. Kalau siapa tak biasa awak klik awak selalu dah. Bergurau mesra serta cakap yang manis dan baik sebelum tidur. Nah, terawak tengok hak Nabi suruh belah ni. Nah, hak Nabi suruh Nabi awak, Islam suruh Islam awak, Quran pun suruh. Nah, memang itulah ajaran Islam yang mengatur umatnya supaya tidur di antara suami yang kuat dan isteri yang taat. Allah masuk malak. Suami yang kuat qawamun 'ala rijal, an-nisa, isteri yang qanitatun hafizatun, isteri. Jadi seronok syurga dunia. Wallahu alam. Itulah dah. Nah, for itu kalau kita baca Quran maksud dia yang disyarah oleh hadis Nabi, yang dibuat ditatbik oleh Nabi, dipraktik dan diamal oleh Nabi. Nabi patibak tu buat mari tubik mari comel sungguh Islam. Masuk molek dengan hak kandak hati nak tu. Nah, tak ada jadi belawai kandak hati sikit abuk. Lepas tu siapa kata tak usah ke Islam. Orang kafir, jin kafir, terimalah Islam. Kerana Islam ni agama yang masuk dengan arum gapa-gapa yang masuk. Nah, masuk dengan arum masuk gapa. Tak ada kata belawai dengan arum tak. Duk kacai tak. Tak ada kacai. Nah, tu. Pas kalau tukar mecak, suruh batu, suruh paling belakang, suruh Islam. Berjuru sungguh. Padahal kalau tak suruh punya paling dah. Nah, kalau kita duk paling sokmo, tak ada aja duk terima ayat ni pun. Lepas pada ni kita paling terima ayat ni lah. Nah, terima ayat ni tapi kena fa'izuhunna, ingat molek. Kalau tak ada fa'izuhunna jangan paling, tak boleh. Nah, ham paling. Nama tak ada apa, kuduh molek kena kacau, kena.
Payah sungguh kau tu makcu pun tak orang, pakcu pun tak orang. Allah, kacak tu ke. Ada masalah tu, biar masalah situ peraka. Senyap dengan musuh itu. Kita jangan wai masalah dah pian tidur. Pian tidur kena bergurau, sunat bergurau, tak ada masalah. Masalah pian lain, ada pian lain, tak masalah. Pian tidur tu nak sang kuam pratap jai, sang kuam cincai ke apa. Jangan jadi ada masalah. Masalah-masalah tu cara belum tidur. Pada kadang-kadang tak ada, tak nerah, kelipah, tak nerah. Mari disebut masalah-masalah. Nah, oleh itu maka kita kena klik baiki lah benda-benda gitu. Ayat Allah Ta'ala ni molek sung. Masya Allah sung. Nah, jadi tak ada wahjuruhun aja ini. Tidur bentuk hijrah jangan sama sekali. Nah, tidur ni mesti kena bentuk ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kena cadar juga nak tidur. Kita ni salah tidur. Tidur apa? Kerana tak aurat. Sepatutnya kena cadar rai untuk nak tidur tu banyak sikit. Kenalah tu, barulah qawamatur rijal waktu tidur. Kena ada qawamatur rijal ni tak ada. Hari ni kita kena halah lah benar-benar nak rana ni. Kerana kerja banyak sangat, kerja letih lesu siapa rapat tidur kerja. Ya, betullah Nabi SAW bawa malam dia tu dia jarang dah nak kerja lek malam. Kita tengok Nabi waktu malam sunat tidur awal ke, lepas isyak tidur dulu. Supaya gagah, orang kita gagah. Ni lepas isyak baru nak ada program. Lepas isyak malam ni kita ada sorak, ada gapo, ada roja pula lepas isyak. Pas tak ada lah. Tidur sunnah tak ada lah. Tidur pak pentung lah dah habis. Tak ada. Batu Nabi Paisha tak ada. Paisha habis program. Kalau ada kapal pangorek terik sikit tak apa, terik isar sikit tak apa, terik. Kalau apa setengah Malaysia ni tak apa, terik sikit boleh. Lepas isar kalau boleh tak ada lah. Kalau boleh buat kita buat program lah tu dah. Kerja banyak Nabi, kerja banyak menang kalau kita nak kira. Bukan kerja sikit pak kita. Dasar dia buat siapa kelah ni orang duk makan lagi. Oh ya saya tanel lek sungguh ya tanel. Tapi lepas isyak ya tak ganggu masa saya. Masa keluarga lepas isyak. Nah, masa keluarga lepas isyak. Tak ada mesyuarat, tak ada dah gitu ziarah rumah gitu ziarah maning, tahu patel lepas isyak. Nah, jangan ganggu saudara kita lepas isyak. Sebab lepas isyak nak tidur ngadak apa ni? Tidak tu gak ping-ping nak tahu ke mana. Kadang-kadang tak mandi, tak apa, ngabusuk ngapa itu masa itu tidur. Tak awak habis kan dah. Jadi tidur ni satu kerja, satu ibadah, satu sunnah untuk kita jalan tidur ni. Kena cadar rai untuk tidur. Kena cadar masa untuk tidur. Jadi berjuruh lah pak kita ni ngalan. Nah, kena berjuruh. Tak boleh buat jadi sambil-sambil. Tidur ni satu amanah, satu kerja, satu gapa, satu sunnah. Nah, satu parak tidur ni. Sebab kalau tak tidur, isteri kita kriak, patu gapa, kita dipung tegal, esok kita punuh gapa kalau tidur tak kena waktu. Patu kak bangunnya awal, belum subuh sejak ke 2 jam. Asyik tu. Jadi kita ni terik kau ni sampai pukul 11. Lepas tu tatuk di komak. Allah tak ada nak gamar. Tujuh lah tu. Kata ju tatuk tarik naik nu. Nah, ya ogi dak nu. Sebab punuh di tak ada isih buku tidur. Saya wasa nak kacak lama buku ni. Pasal kita duk wasa kata kita salah. Pengalaman duk di diri saya sendiri pun ada benda ni. Salah banyak. Kita nak buat kerana, tapi kita dah baiki dalam ni baiki. Pas isyak tak ada dah. Kalau nak letak dak mereka aksiden orang mai zarah darah kena dak celak we ke dia. Nah, kalau kau zarah tak ada nak buat. Nah, pik belajar sebab bahawa kita agak berumur sikit ni kita rasa apa hari-hari kita tu tak terik-terik dah. Pada orang panggil popiang dah gang kita lah ni. Nah, bawa malak bangun pagi tu buat kerja pasal apa malam tu rasa padar tak ada. Tak supaya masa muda tidur 2 jam 3 jam tidur malam. Tak apa kau tu kita bening pedak lagi.
Dan kita bin tak boleh lah buat 2-3 jam kita. Nah, wa inna li badanika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Kenawi hak-hak isteri, hak-hak tubuh badan kita kenawi. Islam dia somadun. Oh, comel sungguh Islam ni, somadun sungguh. Pak kalau orang tu guna untuk keluarga lepas isyak, wah siapa keluarga dia selamat. Kita ni ada kerja di sungguh doa hingga siapa? Lakoh pada batas sunnah Nabi SAW. Nah, pusbelah, baru sudah ngaji. Tak kena belakang. Lepas tu kak, ngaji buat apa? Tak ada nak buat apa ni. Nah, duk lawan sunnah Nabi SAW. Tak kena lah tu. Nah, lalu itulah saya nak nasihat supaya kita tidur kena sunnah Nabi SAW. Iaitu lepas isya jangan lama. Cadangan untuk tidur. Hias diri untuk tidur. Hias diri dengan doa-doa. Hias diri dengan pakaian-pakaian yang nampak menarik. Serta ada bau-bau yang bau sedap. Serta tempat hamparan yang bersih. Dengan udara tight yang molek. Untuk kita tidur sempurna sehat. So kapak kita molek. Ibadat kita sempurna. Kegiatan tugas-tugas kerja kita tu, nah, tubik hasil yang baik. Nah, insyaAllah kita pakai mikir semula ni lah. Kalau hak bahasa yang lajak-lajak sikit pakai mikir semula. Nah, ni kalau nak pun lepas isya baru nak buka kedai. Allah, teruk juga situ tu. Pukul 2, pukul 1 sudah. Juga Allah, tak tahu nak buat gana, hidup musim pihak mana buat dia nak tak tes yang tidur, tak ada tes yang lah. Daya punah tes yang tidur lepas isya juga punah lah. Punah lah. Oleh itu ulas mula hidup kita ni, ulas mula berdasar pada kita tu ngaji ayat-ayat seperti ni. Nah, kita ulas mula hidup kita. InsyaAllah pak kita pergi pula kepada wadribuhunna yang ketiga dah. Sebagai langkah yang ketiga, iaitu apabila suami menjalankan kewajipan nasihat yang betul-betul benar dan menjalankan hijrah yang benar. Hijrah pasal tidur sekali tu, tapi wi belakang. Nah, tak ada wi dapat. Nah, wi belakang. Lepas tu tengoklah tu ya layak tu pakai teknik gilah. Wi belakang lama mana apa nak cuba terap. Wi dapat pula tu teknik masing-masing lah. Tu tak kena hajar dah. Ya gis diri dia ya. Benarlah tu dah. Tu dia. Tetapi masih lagi tidak berhasil, tak jaya lagi. Alah keras sungguh makcu ni, ya Allah. Jangan jadi payak ni makcu nah. Jangan jadi payak ni, hey makcu semua duk mengaji ni. Nah, maka sekiranya terpaksa, paksa juga dah nak wakan. Berhaklah bagi suami memukul isterinya. Suruh pukul dah. Allah Ta'ala ni ya hajar gitu lalu dah. Suruh goda makcu. Nah, dengan pukulan yang ringin, Allah, payah tak patut tu. Pukul lah mana kayak ingin. Payah juga pukul supaya nasihat tadi tak lagi juga. Ya telajak lah. Nasihat jadi tak ada nasihat. Hijrah tak ada jadi hijrah. Pukul tak ada jadi pukul tu. Allah Ta'ala suruh tak jadi pukul tu ahwa nafsu dia. Dia kena hak dia agak mula bila teruk selalu. Tu bahaya. Jangan. Nah, jangan sama sekali. Pukulan yang ringan yang tidak memberi kesan luka dan parah pada tubuh badannya. Tak ada kesan. Apalagi pada mukanya. Lebih-lebih lagi pada muka dia. Tak boleh pukul di muka sama sekali. Dengarlah ajaran Rasulullah SAW mengenai dengan hal ini. Sabda Rasulullah SAW pada hadis sahih Sunan Abi Ibnu Majah, istawsu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun 'indakum laysa tamlikuna minhunna shay'an ghaira dhalik illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Hadis sahih. La ilaha illallah. At-Tirmizi 3087, An-Nasa'i 9169, Sunan As-Sahih Sunan Ibnu Majah 2479.
Maksudnya amatilah hak orang-orang perempuan dengan baik. Allah Nabi ni kat pesan kau orang jatuh. Tolong tengok retina molek. Dah tu kali kita kecek pasal kapung. Hei orang jatuh mung ni gagah. Tengok retina molek. Pesan jangan buat huduh kat retina lah kalau kita kecek pasal kapung-kapung lah tu. Istausu bin nisa'i khaira. Waklah molek-molek dengan retina tu, jangan wak ya tak ya ke dia. Itulah kita kecek kapung-kapung belah tu. Dengan layani dan nasihat yang baik. Zaman dulu orang wak retina belum pada zaman Nabi Islam hari ni, Allah, retina ni supaya ilmu dah. Supaya ilmu khubah, supaya menata-menata bukan seporang dak. Lalu tu Nabi ni nak hari agama yang beri hormat pada orang perempuan. Istausu bin nisa'i khaira, tak ada hadis istausu bir rijali khaira, tak ada. Istausu bin nisa, so peduli. Allah, terima kasih banyak hei orang tina kepada agama Allah Taala Tuhan kepada kamu. Hei orang perempuan, terima kasihlah kepada agama Islam banyak. Tak ada agama yang hai kiat, hai ความสนใจ ดูแลเป็นพิเศษ kepada orang tina lebih dari agama Islam tak ada. Ni ada sahih. Sebab apa? Fa innahunna awanun 'indakum, kerana sungguhnya mereka itu adalah tawannya di sisi kamu. Dia tu celesikmu, buat molek. Duk wah kuasamu. Mung berhak kepada jaga dia. Utuk tak sewa tubik dah rumah pun boleh. Tapi mu cara molek. Supaya kata kita belah berhenti table sehari tu, boh molek, boh padi molek, upai molek, bersemuk, acak berapa belah tu lah. Muak molek dah nak kurang dia agak. Kalau jadi orang tina siapa, ya jadi kena kurang itu, ya duk itu. Bukan siapa tak boleh tubik dak, tapi makna katanya apabila jadi isteri orang kena hidup dengan suami lah ya. Tak boleh nak buat tubik tak terkalu, tak boleh dah. Dia panggil awanun, tenaga pembantu yang duk sekali dengan mu tak tubik-tubik, duk kamu sama. Itu dia. Engkau wahai suami tidak memiliki apa-apa hak ke atas mereka selain daripada itu, yakni sudutkan yang baik dengannya. Mu tak ada boleh milik ke lain. Mung tu berhak untuk duk serenok dengan dia, wak molek kepada dia. Kalau wak sudah bilang, mung tak ada hak lah dia nak pergi dia. Tu Islam ni molek sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mereka mendatangkan perkara yang kejahatan yang terai, seperti pergaulan bebas. Situ tu boleh. Dia ni wasuk orang jatuh tu, kau bersaing orang jatuh ni, tak ada batas, tak ada apa. Tu yang panggil fahisatan mubayyinah. Bukan kita nak cemburu dak, bukan cemburu. Hak jelas-jelas. Mubayyinah makna cat, kata dia ni tak jauh. Bukan siapa zina sini. Kalau zina hukum lain pula. Ni orang panggil jadi tak jauh. Tak jauh. Sekiranya mereka melakukan kejahatan itu, maka hendaklah engkau hijrahkan mereka dari tempat tidurnya. Nasihat dah. Ayat kata jangan duk buat baik balah ni, akhlak lah ni. Buka orak dak apa orang-orang dak tu. Ya duk buka wak tak peduli gapo. Jangan tidur sekali. Jangan tidur gapo, jangan pakak. Jangan tidur bahasa sunnah. Bahasa sunnah bahasa juh. Nak katakan apa payah kata. Sunnah bahasa tak juh. Sunnah bahasa peratuang. Sunnah bahasa peratuang. Dan sekiranya masih kerah menderakaimu lagi, maka hendaklah engkau pukulkannya sebagai pukulan yang tidak memberi kesan pada kulitnya atau tulangnya atau tubuh badannya. Yang dimaksud dengan fahishatul mubayyinah ialah perbuatan keji sesudut perasaan suami isteri, seperti pergaulan bebas di antara lelaki perempuan, sama ada dalam rumah maupun di luar rumah. Kelik tengah-tengah malam hidup saing orang jatuh mana tahu. Adalah tu. Tu ada. Dayus. Orang jatuh dayus, orang jatuh boleh tengok retina duk dengan orang jatuh lain dengan cara tak ada berasa
nak marah apa ya panggil ad-dayus, orang panggil lah tu. Dayus la yadkhulul jannah, Nabi kata. Orang dayus tak masuk syurga. Nah, nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah ta'ala, nauzubillah min dzalik. Jangan orang panggil tak cemburu sikit abuk ya kena ada gak cemburu. Cemburu ni makna kata hati nak murih atas perbuatan perempuan yang deraka pada Allah Taala. Tu makna cemburu, bukan cemburu. Nah, bahasa induk khoya pelak-pelak tu tak. Keluar rumah secara tidak tutup aurat atau dengan perhiasan haram. Tu baik rumah tu tak ada kira lah klok-klek, jangan pakai lecu, pakai apa. Tu tak boleh tu. Kita kena murih benar tu. Kena tak boleh benar. Kalau ada benar tu tak boleh. Nah, kalau kita ada wasa serena, macu tu biar pakai lecu, pakai kaprong, lepas kepala, lepas lengan, lepas muka. Tu yang panggil dayus kita, dayus. Kalau kita kenal lah, kalau kita nak murih tapi ada arah macu nak buat talih, dah nak buat gana. Tu jadi asyik tu tak ada dayus. Tapi makna katanya dhaif, qawamatur rijal, kita qawam. Macu sebab ya. Macu waklah tu sebab kita tak erak tu cer tu. Tak erak nak cara ke dia. Tak erak nak jadi orang yang hai kuam obun kepada dia, macu. Jadi ya pun mula nak cari obun daripada orang lain lalu. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Bukanlah fahisyah mubayyinah di sini berarti zina dak, kerana denda az-zina bukanlah sekadar hijrah tetapi dendaannya ialah hudud syar'iyah. Atau kena pukul, kena rejak tu. Nah, tu kena rejak. Kalau fahisyah mubayyinah sini mana kata takjuh, buka aurat ke, nah duk kacak huduh dengan orang ke, ada ikutlah. Nah, adapun cara pukul isteri itu maka dengarlah sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih Abi Daud nombor 1875, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Allah, hadis sahih Abu Daud. Janganlah engkau memukul akan muka isterimu, hei suami. Jangan tay muka dah. Tapa-tapa muka tak boleh belakang tu. Tak boleh. Nah, dan janganlah engkau menguduh-nguduhkan mukanya. Jangan duk muka huduh pada muka. Isteri ni dia tak juh kita ya, mula muka tak juh, tak malas lu muka ya. Ya wak jadi hak dia jangok-jangok jadi huduh. Nah, pas buat kita nak kata huduh ke dia. Muka masa tu wak jadi supong tu ada belakang. Jangan kata duk dia. Tengok huduh. Buat kita nak benar, jangan kata huduh dia. Allah Taala Nabi mulia kata huduh. Ya nak buat cemang setera mana apa buat lagi, mulai duk buat. Nabi tak boleh kata. La tuqabbih. Jangan kamu menghuduhkan muka isterimu. Nah, ya tekah yang nak murid kita tu ya huduh. Ya wak itu huduh. Ya tak pakai jangan wak dia dikeruk ke mana ada belakang lah. Pak kita wasa nak kata haluk dia kata Allah muka tak juruhnya gitu gini ada kata oleh huduh. Tak boleh. Nabi murid kata tak boleh. Foul kita lah. Kena cuk dia pula foul lah kita pula situ. Punah time kita situ. Jangan. Wala tadribil wajha, jangan pukul muka dan jangan kamu tuqabbih. Nah, muka supaga tu paga ni jangan. Pas dia nak buat. Pas kalau makcu dekat nak muih tak sawak muka huduh molek makcu. Nah, tak sawak muka huduh. Takut pakcu tak oknya kata huduh ke makcu pula. Tulang pakcu ba tak jauh jangan buat muka huduh. Dah makcu dah. Nah, jangan buat muka huduh supaya pakcu tu tak boleh sabar sikit. Dia buat muka huduh, pakcu tak sabar kata huduh pula. Faul dengan hadis Nabi sahih. Hadis Nabi sahih. Nah, hadis sahih. Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai bentuk pukul ghaira mubarrihin itu. Ibnu Abbas jawab, kau orang tanya kata lah mana, sekadar manakah pukul tak ada jadi luka, tak jadi arah. Beliau menjawab, bisiwaki wa nahwihi. Maksudnya iaitu pukul dengan kayu, sugi dan seumpamanya. Masya Allah Ibn Abbas. Nak murid Nabi ni tak boleh main sungguh dia. Kita nak buat tak boleh. Pukul kayu sugi. Ni kayu sugi. Pukul kan ni. Wah nak pergi bahasa gana. Tu Ibn Abbas.
Nak murid Nabi ni karik sungguh. Nah, jangan ya wi. Pukul esok gini. Nah, nak kan? Nah, la ilaha illallah. Dia kata bisiwaki wa nahwihi. Dengan kayu sugi atau seumpama kayu sugi, kalai ke, bau ke, lalu cik-cik. Yang irut tabik minyak awak beli di mana tu. Nah, pernah koda. Maksudnya pada pukul, iaitu pukul dengan kayu sugi dan seumpamanya. Nah, Ibn Abbas ada riwayat menurut Ibnu Jarir. Nah, Ibnu Jarir. La ilaha illallah. Walau bagaimanapun masalah pukul adalah cukup sensitif sekali. Kalaulah tidak sangat darurat, maka tidak patut seorang suami itu memukul isterinya sama sekali. Kalau tak sangat darurat, saya pukul lah ni. Walau Tuhan suruh sekalipun, Tuhan suruh. Tapi Tuhan suruh sebenarnya kanton cisam dah. Kita duk faulkan yang pertama tu kita faul dah. Tak kena dah kita. Faul yang kedua apa tak kena dah. Nang kita jalan faul yang tiga lalu dah. Tak boleh kelipar apa pukul lalu dah. Salah pak pihak selalu. Tak kena tu lah tu dia jadi. Kok kapal-kapal kelipar tak kena sikit dengan hati dia. Bang selalu tapak. Tak ada royak, tak ada apa. Nah, tu. Subhanallah. Tak kena belakang. Ni nak boleh pukul tu. Berapa dan nak boleh siapa dia pukul tu. Tak pukul, so pukul dengan kayu sugi pada. Alah. Sepang budak-budak dia main kali kita kira dah. Telah tu. Lah tu ya. Hei orang lelaki kena tak dah. Kalaulah tidak sanggup tak jangan. Kerana perkara itu walaupun diizin oleh syarak di saat sangat tertentu, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah memukul isterinya. Oh ya, barami ya kuat, qawamun ya kuat Nabi. Habis tu tak ada kena pukul pada tengok pada gapo. Hijrah tu wasa dia tak ada hijrah. Nah, dan baginda sering memberi beberapa pandangan yang tidak menggalakkan supaya dipukul isteri-isteri. Nabi basawi. Tapi hadis tak ada sahih ana. Ada hadis sahih Bukhari sah. Sahih Bukhari, ayadribu ahadukum imra'atahu kama yudrabul 'abdu thumma yujami'uha fi akhir al-yawm. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bukhari 4942, Muslim 2555. Sahih muttafaqun alaih. Maksudnya apakah seorang suami dari kalangan kamu boleh nak pukul isterinya semasa dia memukul seorang seperti mana dia memukul seorang hamba yang dijual beli isteri natak? Kemudian dia bersetubuh pula dengannya pada waktu malam hari. Nabi murih situ. Lek pagi godai, lek malam setubuh dengan dia. Boleh kalah tu. Gapo lah ni. Allah Ta'ala murih. Nabi murih. Nabi ni Allah, ya tak aja pukul isteri dia. Payah murih kalau pukul isteri. Supaya pukul hamba. Arab dulu lah tu. Jahiliah lah tu. Pukul supaya godai mudah. Nah, tu. Islam ni mengatasi banyak sungguh. Hei orang Tino, terima kasihlah ke Islam banyak nah. Terima kasih ke Islam banyak. Oh, Islam ni jaga sungguh orang Tino dia tegak tak ada agak. Nah, orang Tino muslimah ni dapat apa dia setikum krongsung mak daripada Islam. Nah, boleh orang panggil hak himayah, hakul himayah ya tinggi. Allah Taala wi jaga tu. Nah, wi pukul supaya tak pukul dah, pukul lah tu dah. Nah, bukan dia pukul lah tu. Kalau sakit hati kita pukul. Patut kadang-kadang nganying pula kata nak pukul ngalah tu. Tapi ya subhanallah, ya pukul dalam arti kata bergurau gitu ya. Bergurau gitu ya, bukan pukul bahasa yang marah tak. Wallahu a'lam. Dengan itu nyatalah bahawa Rasulullah SAW mencelakan orang yang suka memukul isterinya. Ada bahasa yang pegang isteri dengan pukul sama. Isteri pula lawan sama-sama kena pukul nyakna tak jadi. Maka cara pukul apa dia ada pukul tak jadi. Tak pasal teh gang tak pasal ada pukul dia. Nah, bahkan terkadang-kadang Rasulullah melarang perbuatan itu kerana orang-orang yang baik tidak berbuat apa dia demikian. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang tak ada sahih mana ni, walan yadriba khiyarukum
Maksudnya, dan orang-orang melia dari orang kalangan kamu tidak memukul isterinya sama sekali. Kalau kita bahasa kita, orang pudi ya tak pukul orang, tak pukul isteri, orang pudi. Nah, suami yang berbudi baik, dia tak pukul isteri dia. Lah no. Dia tahu orang Tino ni dia tahu arum. Orang Tino ni orang panggil tua arum. Pak kalau tak ada arum, kita supaya hadap sidah pula dah. Ya arum habis ya tu cara kita doi arum dia cara kita. Pak kita seronok dah dengan arum romantik dia gapo apa romantik ni kadang-kadang cungak canggo gi halawai kita pada belah dia. Pada ya lawai kita tu dia layan kita tu molek bukan main bukan. Patut kau ya wak buku kita sikit kita ingat kau wak molek dia tu jadilah. Nah, kita ingat kau dia wak molek kita tu dia kena pakai arum belaka, arum. Tapi arum masuk dengan Islam. Bukan arum lawan dengan Islam tak. Nah, pronibat hak orang Tinowi kata orang tok laki dengan arum, tapi arum boleh pahala. Arum boleh pahala. Sebab arum tadi itu kadang-kadang tak kena hati dah, mecok tak kat lain. Belah. Kita kena hidup gaya dia. Cak itu duk dia. Kalau tak ada cara tu duk dia. Kalau dia kita pergi gaya dia sikit. Pak makcu jangan duk pakcu gaya lama sangat dah. Jangan gaya lama sangat. Bon nampak pakcu nak gaya sikit, nampak pakcu nak habis gaya dah. Baiklah ha. Nah, baiklah. Nah, dah habis terik pakcu ni pun dah habis terik dia. Mula penuh juga dia pun. Pak kita sayang gak pakcu kita penuh. Nah, kita tak usah buat jadi buku banyak. Orang perempuan timbal-timbal pada dah. Nah, kita ni orang panggil boleh sitikum kerana daripada Allah banyak dah. Lalu tu kita tu terima kasih kepada Allah banyak. Bila terima kasih kepada Allah, kita buat baik pacu lah. Kita buat baik pacu ni bukan kerana pacu buat baik kita sangat-sangat. Kadang-kadang buat baik pada pacu kerana Allah Ta'ala suruh. Buat baik pada pacu tu kerana Allah Ta'ala suruh. Hak tu lah pahala sungguh-sungguh. Nah, kalau buat baik pada pacu, tukar pacu arum dia kita, pacu kerja banyak keluar-luar. Kadang-kadang klik arum maidi kita. Kalau kita kira tambah pacu arum maidi kita tak tahu dengan arum maidi juga. Mana kata kita tak ada terima perintah Allah Ta'ala gitu buat baik pacu. Kita terima perintah Allah Ta'ala, pacu aku ni ada gapa-gapa tu, nak gano ni pacu senyum sikit. Klik tu ya nak boleh dah. Dak kelahi dengan guluan dah. Klik mai boleh. Okey, tu tak boleh kelipar makcu buat gapa-gapa mula nak sinar mata ke makcu pula. Makcu kena kerja benar betul tu. Kena jual untuk nak pakcu tu lembut hati klik. Peketik mula ya dak tegang dak kriak ni. Kena kerja makcu tu. Waktu turun siapa pada boleh kecek, boleh jamuh, boleh apa, boleh cuik, boleh gapo. Lah tu. Nah, insya-Allah taala Islam ni molek, hajam dah molek. Dengan itu nyatalah berubah perintah. Wadribuhunna di sini ialah sekadar perintah harus, amru ibahah, bukan wajib dan bukan pula galakkan. Harus ya pukul sini, bukan wajib pukul, bukan sunat pukul dak. Harus. Jadi kalau pukul balah ni duk dalam kerak kita boleh pahala pukul lah. Pukul dengan apa? Pukul dengan sugi, pukul dengan bilah-bilah buluh halah-haluh gitu ya. Nah, itu dia. Sudah tentu Islam tidak membenarkan suami memukul isteri sampai kepada membinasakan seperti luka parah, berdarah, patah ataupun rusak. Zaman dulu ni kadang-kadangnya bedai cupi-cupi telinga, aci tuli-tuli bining, ada juga lah tu. Nah, ya Allah, tu kena daman tu, boleh nak mahkamah, boleh nak mahkamah. Nah, kerana apabila berlakunya satu kebinasaan dalam tindakan suami memukul isterinya, maka wajib ke atasnya dhaman, iaitu bayaran yang sepatutnya. Nak mahkamah, mahkamah kena hukum. Tuli telinga bining ni hukumnya macam mana bayar harga telinga ya? 500,000 ke 300 kena bayar. Mahkamah kena turun bayar. Sebab dia buat lebih pada kok. Foul ya bang, foul kena bayar. Nah, goda bilo, kena lah nak bila tu kena goda klik atau kena harga apa harga bila tu. Lebih pada kek misik untuk nak fongra. Nah, fongra itu Islam. Pas mahkamah kena terima bila isteri suami isteri mari mahkamah buka tengok lungi kena guda tubik parut saja ini nak panggil suami mari dhaman cara bayar duit dia.
Kena bayar duit. Nah, Islam ni masya-Allah sungguh. Nah, boleh pukul tapi dalam kerak tertentu. Nah, itulah kebaikan agama Islam. Nah, kalau kita ngaji, nah, maka kita rasa bangga kita dia orang Islam. Hei orang bukan Islam, terimalah agama Islam sebagai agama yang baik. Hei orang perempuan bukan Islam, terimalah jadi Islam kerana Islam ada siti kumkrong, supap seteri. Nah, ซึ่งไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่ให้สิทธิคุ้มครองสุภาพสตรีเหมือนกับอิสลามให้ Ingat molek benda ni lah. Islam ni banyak sungguh. Nah, kepada orang Tino, tapi berapa orang jalan hukum Islam. Itu sebab tu kata dok jadi jera kepada mangsa syaitan tak jalan pada ayat 34 35 dalam surah An-Nisa. Wallahu taala alam. Kita mengaji minggu depan sambung lagi pada ayat seterusnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.